Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid tahun 5 belian. Okey, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada tahun ini dalam suasana yang hampir samalah dengan tahun lepas, iaitu kita kena belajar dari rumah lah, PDPR, belajar dari rumah. Jadi saya harap semoga semua murid terus bersemangat untuk belajar walaupun dalam keadaan suasana yang berbeza dengan biasa. Okey, baik. Untuk tahun ini saya ditugaskan untuk mengajar murid tahun 5 belian mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, jadi saya percaya untuk setakat ini murid-murid tak dapat lagi buku teks, kan? Buku teks tak dapat lagi. Jadi untuk hari ini, pelajaran hari ini, saya cuma nak meminjam dari murid-murid mata untuk tengok apa yang saya paparkan, telinga dengar apa yang saya nak sampaikan. Seterusnya kita sama-sama faham apa isi pelajaran kita pada hari ini. Okey. Baik, sebelum saya masuk kepada isi pelajaran, kita sama-sama tengok dulu gambar ini. Okey, gambar apa ni? Saya percaya ramai dah tahu dah ni gambar apa. Gambar galaksi, kan? Gambar kita punya alam. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini alam lah. Okey. Yang tengah-tengah tu apa? Tengah-tengah tu matahari lah. Yang ni saya percaya murid-murid semua tahu. Okey, matahari. Mana bumi? Mana bumi? Tu. Yang ni bumi. Tu bumi lah. Planet yang ketiga, tak silap saya, yang terdekat dengan matahari. Okey, baik. Seperti yang sudah kita sedia maklum, yang murid-murid belajar ketika mata pelajaran sains, kan, matahari berada di tengah dan dia tetap pada kedudukan dia, dan planet-planet ini akan berputar dan mengelilingi matahari, kan, betul? Okey, termasuklah juga bumi berputar, dia pusing mengelilingi matahari, dan di samping itu juga ada bulan. Dekat bumi itu ada bulan. Bulan tu pun sama juga, berpusing mengelilingi bumi, dan bumi pusing mengelilingi matahari. Macam tu jugalah planet-planet lain. Okey. Jadi siapa yang mentadbir alam ini, yang membolehkan bumi dan planet-planet lain ini berpusing mengelilingi matahari, di samping itu ada pula bulan mengelilingi bumi pula. Okey, siapa yang mentadbir alam ini? Okey, adakah manusia? Tak. Tentulah ada suatu kuasa besar yang cukup berkuasa untuk mentadbir alam ini, daripada sebesar-besar sehinggalah sekecil-kecil makhluk. Termasuklah kita, termasuklah semut yang kecil-kecil tu, termasuk tu sekali. Okey, siapa dia? Dia sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk. Okey. Al-Malik. Al-Malik. Apa itu Malik? Nanti kita akan tahulah. Baik, kita baca sama-sama lah. Murid tak dapat lagi buku teks, jadi tengok sahaja paparan yang saya paparkan kat sini. Okey. Al-Malik. Cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Yang ni saya sebut tadi, matahari tengah, bumi berputar, dia mengelilingi matahari. Dan juga di samping itu ada juga bulan pun bergerak mengelilingi bumi. Hebat ciptaan itu. Baru kita tengok dari satu sudut, baru kita tengok dari sudut bumi. Belum lagi planet-planet lain, ada berapa planet kat situ, belum lagi di alam lain, baik. Ini yang menunjukkan bahawa Allah itu yang mentadbir alam, bukan kita. Bukan dia bergerak sendiri, tak ada. Dia mesti ada yang mentadbir alam ini. Baik. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Apa pengertian dia? Al-Malik berarti Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya. Semua sekali. Daripada alam yang sebesar-besar alam tu,
Kita panggil galaksi Bima Sakti. Kalau menurut saya dulu saya belajar waktu ketika darjah 6, galaksi Bima Sakti. Galaksi itu yang besar tu, sampailah sekecil-kecil, semut tu kalau kita tengok kecil, sampailah yang kita sebut sekarang ni apa? COVID-19 kan. Virus yang tak nampak pun juga dikategorikan sebagai makhluk Allah. Allah mentadbir, Allah menguasai segala makhluk yang berada di alam. Dalil dia apa? Dalil ni macam kita tahulah, dalil ni bukti yang wujud dalam Al-Quran ataupun hadis, itu dipanggil dalil naqli. Dalil dalam Al-Quran, lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid. Maksud dia, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini Allah sendiri sebut. Dia kata apa? Ada 3 benda ni Allah sebut. Dia memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Langit, bumi. Yang ada kat bumi, bumilah. Yang ada kat langit tu apa? Awan, burungnya terbang dengan yang galaksi-galaksi, yang planet-planet tu, di langit, dan di bumi yang ada berada di bumi. Yang kedua, dia menghidupkan dan mematikan. Kita tak ada. Kita ni makhluk, disebabkan kita ni makhluk, dia mesti ada pengakhiran, ada permulaan, ada pengakhiran. Kita ada hidup, ada mati. Bumi ada penciptaan dia dan ada kehancuran dia, dan semua sekali. Allah menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Atas makhluk-makhluk ni dia mentadbir. Apa yang dia nak boleh jadi. Baik, persoalan yang ada kat situlah. Siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi? Siapa? Allah. Allah cipta, Allah mentadbir, Allah berkuasa. Itu yang dipanggil Al-Malik. Malik ni kalau kita kata raja, tapi Allah ni raja segala raja. Dia semua sekali dia pegang, dia tadbir, dan dia berkuasa kat situ. Allah Al-Malik. Kita kena ingat tu lah. Patah balik kepada Allah. Tak ada sesiapa pun berkuasa kecuali Allah. Baik. Nama Allah Al-Malik. Ini ada perbualan antara murid dengan ustazah dia lah. Tak berapa jelas kat situ. Okey. Saya bacakan. Murid kata apa? Ustazah, apakah erti nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik? Ustazah tu jawab, Al-Malik berarti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Bila kita sebut pemilik mutlak, semua ini di bawah pemilikan dia. Bila dia nak, dia boleh ambil. Bila dia kata jadi. Apa yang dia nak mesti jadi, apa yang ikut kehendak dia. Baik, yang ketiga bawah tu, ustazah, Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Ini murid tu cakap. Allah SWT menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya. Okey. Dia kata nak, boleh jadi. Dia kata tak nak, tak ada sesiapa yang boleh halang. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dalam solat kita pun kita sebut, setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Okey, apa dia Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Okey, yang tu disebut hari akhirat itulah. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu kita sebut. Dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi semua pertolongan yang kita nak mohon mestilah melalui Allah, sebab Allah sahaja yang boleh membantu kita. Okey, baik. Bijak anak-anak didik ustazah, itulah bukti nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Okey, baik. Itu dia punya pengertian. Apa pengertian Al-Malik? Allah itu Al-Malik. Okey, hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik, apa dia? Hukum kat situ dia tulis, kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Wajib. Bila kita tidak beriman dengan nama Allah Al-Malik ataupun kita meragui Allah itu Al-Malik, itu ada masalah dengan akidah kita. Jadi nak tak nak wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik.
Allah itu menguasai, Allah itu raja di alam semesta ni keseluruhannya sekali. Okey, dalil naqli nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maksudnya, maka dengan yang demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Yang tu yang Allah sebut sendiri dalam surah Al-Mu'minun. Sama je dengan atas tadi, lebih kurang. Okay. Allah nak sebut dialah yang menguasai seluruh alam. Kita sebut ketika solat kita juga tadi, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Baik. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Saya baca laju sikit lah. Setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, Ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okay? Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang maha kaya dan maha bijaksana. Kita ni, kalau contohnya kita diberikan rezeki kepandaian, patah balik kepada Allah, Allah maha bijaksana. Kita diberi rezeki dengan kekayaan, patah balik kepada Allah, Allah maha kaya, Allah yang bagi kita kaya. Bila-bila masa Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Bila-bila masa Allah nak tarik, Allah boleh tarik. Macam juga nyawa ni, kita masih bernyawa sebab Allah benarkan kita hidup. Kalau Allah kata kita mati, habis, matilah. Kekayaan dan juga semua sekali yang ada di bumi ini, yang kita ada, itu bermula daripada Allah, perkurniaan daripada Allah. Menyedarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya akan tekun beribadah dan berdoa sebagai tanda beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Okey. Kita tak ada apa-apa. Kalau kita kata kita pandai, Allah yang bagi pandai. Kalau kita kata kita kaya, Allah yang bagi kaya. Kalau kita kata kita ni lemah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah bagi kita kekuatan. Kalau kita kata kita kurang pandai, kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi kita faham dalam apa-apa yang kita nak faham. Kita mohon kepada Allah. Tak ada apa-apa yang boleh tolong kita kecuali Allah. Yang lain ni hanya pemudah cara, hanya pembantu sahaja. Yang keempat, menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Okey, ini termasuk dalam alam lah pula. Kepentingan dia kepada alam. Bila kita tengok alam ini milik Allah, Allah jadikan manusia ini khalifah. Khalifah itu yang menjaga alam ini. Jadi kita mestilah jaga persekitaran yang ada dekat kita ni. Tak buat kotor dan sebagainya. Okey, untuk hari ini itu dulu yang saya nak sangat murid faham. Adalah pertama sekali pengertian Al-Malik. Apa dia? Saya ulang balik pengertian Al-Malik. Al-Malik berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Satu. Yang kedua, apa hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, yang tu. Wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Ada tak dalam Al-Quran disebut Allah itu Al-Malik? Ada dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun tadi, yang tu dalil dia surah Al-Mu'minun, dan juga surah Al-Hadid. Lahul mulku samawati wal ardh tadi. Okey. Dan juga yang lain-lain lah. Okey. Saya harap murid dapat apa yang kita belajar hari ini. Kalau ada apa-apa masalah tak faham, boleh terus rujuk kepada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.